One Piece Manga 1059 Review secara ringkas. Chapter bermula di lautan yang berdekatan Dins Fans Island. Mako menumpang kapal Red Force. Seperti biasa, Shanks ajak Mako untuk join kumpulan lanunnya, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Mako dengan alasan sudah bersara. Ada juga beberapa flashback di Wano mengenai Yamato dan Straw Hat Pirate serta Mako. Alasan Yamato tidak mahu ikut Luffy kerana ingin lindungi Wano sementara mereka betul-betul kuat. Luffy juga sempat berterima kasih pada Mako kerana menolongnya di Marineford. Sebelum berangkat, Mako menjerit yang sekarang adalah era mereka jadi kekalkan kuat. Akhirnya kita dapat lihat Mako terbang ke Pulau Sphinx. Kita pergi ke Amazon Lily, iaitu Island of Women di masa sekarang selepas peperangan. Hancock seperti biasa tetap mempunyai hasrat untuk kahwin dengan Luffy. Sekarang kita pergi ke flashback beberapa minggu sebelum masa sekarang. Marine menyerang Amazon Lily setelah sistem Shikibukai dibubarkan. Yang mengetuai pasukan ini adalah Vice Admiral Yamakaji. Marine akhirnya mengeluarkan pasifista baharu, iaitu Special Science Group SSG yang bernama Seraphin. Kita juga dapat lihat salah satu dari SSG membantai pahlawan Amazon Lily Din Lasa Kizaru. Kemudian muncul satu kapal lanun dari belakang armada Marine. Kapal itu tak bukan adalah Saber of Bay milik Emperor Blackbeard Marshal D. Teach. Nampaknya dia cuma datang bersama Katarina Devon serta Vasco Short. Marine tidak menyerang Teach kerana menunggu respons dari HQ. Terjawab sudah ayat Teach di chapter lepas, iaitu dari membiarkan ia jatuh ke tangan Marine, lebih baik aku sendiri yang ambil. Rupanya ia merujuk kepada Devil Fruit Hancock. Devon inginkan kepala Hancock sebagai trofi, manakala Vasco Short memiliki idea yang aneh, Din Hancock. Beralih ke dalam Amazon Lily, Marine akhirnya berjaya sampai di depan istana Hancock. Nampaknya Kobe yang mengetuai serangan barisan hadapan. Kita juga dapat lihat poster Luffy di situ. Kobe mengesyorkan Hancock menyerah dan mereka akan pergi dari situ. Hancock menolak dan mula turun ke medan peperangan. Beralih ke Teach, anak-anak buah dia dibantai oleh SSG. Nampaknya Teach juga mengenali klan Lunarian. Dia menyebut ciri-ciri klan itu satu persatu: white hair, brown skin, black wing. SSG di hadapan Teach memiliki pedang yang seakan-akan Mihawk dan ia terus menyerang Teach. Gunung besar yang berada di situ terus terpotong. Serangan memotong ini hanya pemedang level tinggi sahaja mampu melakukan. Kita juga dapat lihat SSG yang menyerang Teach memiliki rupa yang sama dengan Mihawk semasa kecil. Teach menggunakan armament haki untuk menangkis pedang SSG versi Mihawk. Sekarang dah terbukti armament haki Teach bukan lemah. Teach kemudian menggunakan Black Hole. Nasib SSG versi Mihawk tidak diketahui kerana scene bertukar ke bawah Hancock. Beliau menggunakan slave arrow dan menukarkan hampir ke semua musuh, tak kira dari lanun maupun Marine, menjadi batu. Vice Admiral dan Commander Yonko juga tidak terkecuali. Akhirnya Teach berjaya mengalahkan Hancock sambil memegang lehernya supaya kuasa Devil Fruit milik beliau terhenti. Mengikut Hancock, kecantikan miliknya membuatkan Devil Fruit ini menjadi hebat. Sekiranya dia mati, orang yang menjadi batu tidak dapat dipulih dan pengguna baru Devil Fruit ini pun tidak mungkin sama sekali boleh tukarkan mereka kembali normal semula. Teach memanggil Kobe dengan nama hero. Diceritakan yang dengan pertolongan Teach di Rocky Port Incident, mereka berjaya kalahkan Wang Ji dan Teach berjaya mengambil alih di Hechinos Island. Dikatakan bahawa Law merupakan dalang kepada Rocky Port Incident. Teach membuat keputusan untuk membunuh Hancock. Satu percikan kilat konkuer haki terjadi. Seorang lelaki muncul di tengah-tengah kekacauan antara Shikibukai, Marine serta Emperor. Beliau adalah Dark King Rayleigh. Teach sendiri terkejut besar. Begitu juga Kobe. Kesemua mereka mulai ketakutan dengan kedatangan Rayleigh. Rayleigh mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan Hancock, merubah mereka semula menjadi normal kembali dan menyuruh mereka semua berundur dari situ. Kembali ke masa sekarang, kita dapat lihat Shaki sedang bercakap. Dia diperkenalkan sebagai bekas ratu dan kapten kepada kuja pirat generasi dahulu. Memandangkan Shaki adalah bekas kapten lanun kuja bermakna dia sangat kuat, malah Garp juga tidak mampu menangkap dia dulu. Mereka bercerita tentang SSG. Dua SSG itu tidak ada kecederaan langsung sampai peperangan tamat.
Salah seorang berwajah Mihao masa kecil dan satu lagi berwajah Hancock ketika kecil juga dengan mata berbentuk bintang. Beralih kemarin, nampaknya Kobe telah diculik oleh Blackbutt. Status dia tidak diketahui, minggu depan tidak libur. Sebelum saya mengakhiri, apakah pendapat anda tentang episod 1059 ni? Tinggalkan komen anda di ruang komen. Bye.